Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan limpah inayahnya pada malam ini kita telah tunggu lama untuk bersama dengan Al-Fatih Al-Ustaz Al-Haq untuk bersama-sama dengan kita dan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapatlah kita bersama dengan Al-Fatih bersama dengan kita. Saya bagi Mufti Masjid Haji Muhammad dan lihat kuasa juga pegawai masjid melakukan kedatangan Ustaz, dan marilah sama-sama kita duduk sejenak untuk menghayati, mendengar dan dengan bersama kita dapat meramalkan hasil yang telah diberi kita. Dan saya dengan ini persilakan Al-Fatih untuk program yang insyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini, seterusnya seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Ngabang Tengah, Batu Buruk, Terengganu, para imam, para bilal, sekian alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu memberi keizinan kepada kita berada di dalam majlis yang baik, dan malam ini Allah himpunkan kita di masjid di Merabang Tengah ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan berhimpungnya kita ini menarik rahmat dan barakah daripada sisi Allah, dan semoga apa yang kita buat ini dikira sebagai amal soleh yang memberi keuntungan kepada hidup kita di dunia dan sebagai suatu kemenangan pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti insya-Allah. Jadi saya akan tazkirah lebih kurang setengah jam, kemudian menjawab persoalan lebih kurang 1 jam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa ja'ala lahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu au kama qala rawahu Ibnu Majah. Artinya, Ibnu Abbas sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfara, barang siapa yang selalu beristighfar atau tetap suka atau melazimkan dirinya dengan beristighfar, Allah akan jadikan baginya tiap-tiap daripada kesedihan itu rasa tenang, dan daripada tiap-tiap rasa sempit itu akan jalan kelepasan, dan Allah akan rezekikannya daripada rezeki sumber yang dia tidak sangka-sangka. Hadis ini riwayat daripada Imam Ibnu Majah di dalam sunan beliau. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan tentang kelebihan istighfar, yang kita sedia maklum dah. Istighfar ni benda apa? Istighfar ini maknanya kita memohon maaf, memohon keampunan atau minta penutupan daripada Allah daripada segala salah dan dosa kita.
Daripada perkataan ghafara jadi istaghfara, yastaghfiru, istighfar. Maksudnya kita berkata astaghfirullah. Astaghfirullah maksudnya aku meminta ampun akan Allah. Pasal apa? Ada kelebihan. Kerana manusia ini dilahirkan dalam keadaan tidak ada dosa. Sama ada anak orang kafir atau anak orang Islam. Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih suci. Fa abawahu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajjisani. Kedua ibu bapa lah yang membiarkan anaknya tanpa tarbiyah sehingga terikut-ikut jalan orang kafir. Contoh yang Nabi beri 3. Cara orang Yahudi, cara orang Kristian, cara orang Majusi. Maksudnya ialah tidak mengikut garis panduan peraturan agama Islam. Syahid kita pada hadis ini, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ni pada hadis ini bermakna suci, tidak berdosa. Maksudnya bersih, tidak kotor. Jadi kita bila lahir memanglah kanak-kanak dulu tidak ada dosa. Walaupun melakukan rupa dosa, bila sebut kanak-kanak tak ada dosa. Maka bila kita dewasa barulah kita terbuka peluang sama ada melakukan amal soleh ataupun amal yang tidak baik. Amal soleh yang kita mudah faham ditandakan dengan dapat pahala. Amal tak baik ni kita mudah fahamnya ditanda dengan dapat dosa. Kanak-kanak tak ada dosa walaupun dia buat rupa dosa. Budak-budak minum arak tidak ditulis dosa. Budak-budak main judi tikang siang hari raya tidak ditulis dosa. Dalam hadis, satu hadis Nabi ada sebut rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yahtalima al hadis. Tidak ditulis akan dosa atau pahala daripada 3 golongan. Golongan yang pertama anis sabiyyi, dari kanak-kanak, hatta yahtalima, sampailah dia balik baru tulis. Budak-budak yang balik sekolah tadikai tengok wah pelang rumah orang molek, dia pun petong bang 3 utis orang makan puak. Tidak ditulis dosa walaupun benda itu haram, tetapi haram itu tidak terkena pada kanak-kanak. Sebab haram tu hukum syarak taklif. Apa makna hukum syarak taklif? Ialah kitabullah allazi muta'alliqu bil af'alil mukallafin, tuntutan suruh dan larang Allah yang ada kaitan dengan perbuatan orang yang sudah balik. Jadi kanak-kanak tak tulis, tidak berdosa. Cuma kita lah ibu bapa kalau kanak-kanak melakukan dosa wajib kena marah, kena larang. Bukan kata tak berdosa law. Tengok anak dia kecil lagi, ambil buah orang, dia tak apa, ada ustaz khabar tak apa, budak-budak tak apa. Dia kata gitu kan anak dia. 3-4 utir sehari ambil buah orang. Tak apa, ada orang ngajar kata tak apa. Tak apa tu ni sebuah kanak-kanak. Mumak dia, man ra'a minkum munkara. Siapa yang tengok satu perkara yang mungkar. Yang mungkar ni ma haruma bi ijma', perkara yang haram dengan ijma' ulama'. Mencuri itu haram, sekalipun tidak ditulis dosa pada kanak-kanak, kewajipan mencegah kena pada orang dewasa. Patutnya giata balik, wah pelang apa dia ni, atau makan dah lagi tanya, anak kita ni nak khabar Cik Joh ambil wah pelang mu sutik tang mareng besar mana. Adalah cek lagi lah dalam besar gitu lah, besar sikit pada telur itik. Jadi kita nak bayar lah. Dia tak susah-susah lah, kata tuang pokok 4 rial lah, bayar 4 rial. Harta orang tak boleh, kena bayar. Ni dok tengok anak awak balik awak pelang, ambil dua mana awak pelang banyak kan ni. Kita petong rumah Cik Joh, pandai tangan ambil orang, ambil pisau koyok, koyok pula dah. Ngemak-mak awak cicah cicah kicap bubuh dengan lada jagung. Jadi kanak-kanak kita dulu semua kanak-kanak.
Orang tak ada orang beranak tu tua selalu. Yang beranak tua lalu ni, kata setengah ulama jin. Jin itu kalau beranak tua selalu, kata setengah. Tidak ijma'. Tapi kita kanak-kanak dulu. Teringatlah zaman kanak-kanak dulu. Tak ada dosa, tidak tulis dosa, tak tulis pahala. Dia pergi haji zaman kecil, maka kena pergi pula zaman tua. Pasal apa? Dia pergi dulu budak-budak sangat. Mak dia bawa pergi haji tu mak 6 tahun, tak balik lagi. Walaupun lama dia duduk 4 bulan Mekah, masa umur 6 tahun, le ni ada pitih wajib pula pergi. Kerana tidak ditulis lagi dosa dan pahalanya. Jadi apabila kita sudah besar, sudah dewasa, bila kita buat hak baik, tulis baik. Buat hak dosa, tulis dosa. Jadi tujuan istighfar ialah supaya kita terpadam daripada dosa. Bila kita buat, ditulis. Siapa tukang tulis? Kiraman katibin. Iaitulah malaikat penulis yang dimuliakan oleh Allah. Kerana malaikat ni bangsa mulia. Hak bangsa hina ni jenis iblis, jenis jin kafir, jenis malaikat tak ada hina. Semuanya sebagai kiraman, sebagai mulia-mulia belaka, katibin yang menulis. Kita yakin dengan firman Allah, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Asal ayat ni dengan qaulin, dengan berkata. Dalam kitab tafsir kata seluruh perbuatan manusia, cuma itlaq je dalam ayat dengan berkata, maksudnya semua perbuatan kita ini, maka tidak akan lekang di sisi kita malaikat yang mencatat amal yang kita buat tadi. Kita buat amal molek, ia tulis pahala. Kita buat hak molek, tulis dosa. Kalau kita buat hak baik, ditulis sebagai pahala. Kemudian buat dosa, tidak ditulis, tak ada masalah dah. Tak ada masalah. Yang jadi masalahnya ialah yang jahat kita ditulis juga. Yang jahat pun ditulis. Bila ditulis, ada 2 suratan. Suratan baik, suratan jahat. Akhirat kaki ditimbang. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Pada hari kiamat, apabila ditimbang amal baik dan dosa seseorang, lalu berat sebelah baik atau sebelah pahala, maka tempat kembalinya ialah tempat yang disukai, iaitu syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang bila ditimbang lebih berat sebelah dosa daripada sebelah pahala, maka tempat baliknya ialah hawiyah. Apa dia hawiyah? Api yang bernyala-nyala. Bukan kita pergi tengok api, masuk dalam api. Kalau pergi tengok api, macam orang pergi tengok rumah terbakar. Orang kata rumah terbakar, lorong haji dia berus tak mutu pergi. Bukan pergi masuk dalam api, pergi tengok. Panas tak tengok? Panas. Muduk dalam api dah, aku duduk jauh, dah panas. Api kuat itu. Panas dah. Jadi bila kurang amal baik, lebih amal dosa, masuk dalam api. Tak ada kira siapa-siapa. Mu MB, mu Perdana Menteri, di malam kena pecah, di malam nak naik semula tak boleh lagi setakat ni. Esko tak ada kira siapa. Bila begitu, jadi benarlah firman Allah Ta'ala, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Hari kiamat kaki, satu kumpulan berjalan menuju ke dalam syurga, dan satu kumpulan lagi berjalan menuju ke api neraka. Wal iyazabillah. Siapa yang melakukan dosa, dia ada 5 peluang supaya dosanya itu supaya dia supaya terpadam dosanya itu. Ada 5 cara memadamkan dosa. Yang pertama, bertaubat dan beristighfar. Yang kedua, melakukan amal soleh. Yang ketiga, mendapat syafaat Nabi di hari kiamat. Yang keempat, Allah ampunkan dia, walaupun dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Yang kelima, kita kabur kediang lagi. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Banyak mana nak kena taubat? Tidak ada nombor taubat ni.
Taubatlah selagi mana kita larat. Nabi taubat ada 2 bilangan sebut dalam hadis. Ada hadis kata 70, ada hadis kata 100. Dalam satu hadis Nabi kata, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fi kulli yawmin wa lailin 70 marrah atau kama qala. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, maka sesungguhnya aku sehari semalam aku bertaubat kepada Allah 70 kali. Hadis yang kedua sama-sama juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim belaka. Hadis yang kedua Nabi kata, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah atau kama qala. Wahai sekalian manusia, taubatlah kamu kepada Allah, maka sungguhnya aku bertaubat pada setiap hari 100 kali. Kita 100 hari tak taubat sekali. Nampak tak? Nabi 100 kali. Ambil 70 tak apa dah. Kita istighfar 10 kali lepas bangun tidur. Bangun tidur astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan akak lagi belakang. Kata dulu. Lepas pada kita mengucapkan alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah kerana kamu sudah menghidupkan aku semula selepas daripada kamu matikan aku tadi di dalam tidur. Kata gitu. Kita dah reti ucap terima kasih bangun tidur. Bangun terberak lalu nak tengok berapa ria hari ni kalau jual awal. Faham lagi? Tu honggar situ, honggar sini, katok arang, bawa masuk air panas beres, dah kopi lalu. Ucap terima kasih dulu. Jangan bangun macam lembu. Lembu tengok dia bangun tidur pagi, ada kata alhamdulillahillazi ahyana? Tak ada. Faham lagi? Dah kita tak kata kau. Anak beranak lembu. Lebih kurang dia. Tapi bergerak dengan abang tengah lah. Kalau orang jida. Kata dulu alhamdulillah. Apa bangun tidur alhamdulillah? Segala puji bagimu ya Allah. Kepujian-kepujian siapa saja yang sebut milikmu bukan milik kami makhluk ciptaanmu. Apa yang aku pujimu bangun tidur ni? Kerana kamu telah menghidupkan. Ahyana, menghidupkan aku semula. Ba'dama amatana, selepas daripada kamu mematikan aku di dalam tidur. Wa ilaihin nusyur, tempat kembali semua hanya kepadamu. Kata ulama, bila kita mati keluar roh, bila kita tidur keluar roh. Bila kita tidur keluar ruhul yaqazah, bila kita mati keluar ruhul hayah. Keluar ruhul yaqazah maknanya kita mimpi nampak bawah rumah walaupun kita tidur atas rumah. Oleh kerana roh yaqazah kita keluar, dia berjalan bawah rumah, dalam tidur nampak bawah rumah. Kita tidur di ngabang tengah, roh yaqazah kita GKL, maka kita nampak Kuala Lumpur dalam tidur. Kita walaupun kita tidur sekejap, letisang nyanda di bocong gas biar dapur, kerah kejap, dalam 2 minit siap buat umrah Mekah. Nampak habis dengan Kaabah dan apa benda naik gunung Uhud, siap pergi apa benda Jabal Rahmah, siap naik unta benar. Padahal 2 minit saja roh kita keluar rohul yaqazah. Bila keluar rohul hayah tak ada apa-apa. Rohul hayah ni kalau keluar roh kehidupan. Bila keluar mati. Bila mati adamul hayah liman kana hayya. Tidak ada lagi kehidupan bagi orang yang sebelumnya itu sedang hidup dia. Keluar ruhul hayah balik awal. Balik awal keluar ruhul hayah malam pertama paung, malam ke-7 nasi minyak. Gitulah kalau keluar roh kehidupan. Jadi sebelum keluar roh kehidupan, ingat bila kita buat dosa, 5 perkara boleh memadamkan dosa kita. Yang pertama taubat. Taubat apa syaratnya? Kalau kita ni melakukan dosa dengan Allah, 3 syarat. Ada bagai-bagai pandangan, ni pandangan jumhur ulama. 3 syarat. Contoh dosa kita dengan Allah, minum arak, berzina, berjudi, tidak tutup aurat dan sebagainya. Pertama,
berhenti buat dosa. Kalau suka berzina, berhenti berzina. Kalau suka berjudi, berhenti berjudi. Kalau suka minum arak, berhenti minum arak. Yang kedua, menyesal di dalam hati, takut kepada Allah. Yang ketiga, berazam untuk tidak melakukannya lagi. Siapa buat tiga ni, maka habis dosanya licin. Lagu mana jadi? Macam kanak-kanak. Atta ibu aniz zambi, kata Rasulullah, kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, maka jadilah dia seperti kanak-kanak yang tidak mempunyai dosa. Dia taubat patah batu buruk, nengung bawah pokok ru. Lamanya duk isyak dadah aku 40 tahun dah. Daripada zaman mula-mula start hari tu candu, patu ganja, patu heroin, patu main kokain, crack, sabu, mak sabu, macam-macam pesen isyak. Lah kedian-kedian ni gang campur dengan hidu tai lembu tu. Lah duk bawah pokok ru patah batu buruk, menyesal kepada Allah, takut kepada Allah. Dia balik gohit bercakap dok dalam lapangan Bang Tengah. Dok dalam lapangan kat share. Allah jadikan dia tu kamal la zambalah, kanak-kanak yang tidak berdosa. Walaupun yang bertaubat itu umur 70 tu, balik di rumah jadi kanak-kanak yang tidak berdosa. Maksudnya habis licin, bersih macam baru beranak. Jangan balik pakai pampers pula. Apa pakai pampers tak ki? Ustaz khabar kalau taubat jadi kanak-kanak. Bukan gitu. Maksudnya jadi kanak-kanak, tidak ada lagi dosa yang dia bawa. Maksudnya siapa yang diterima taubatnya, maka kes jenayah yang dilakukan di dunia tidak dibicarakan lagi. Hari gitu. Kerana hari kiamat ni hari cara besar. Mahkamah Rabbul Jalil. Semua orang kena masuk bicara. Ketua hakim negara akan dipanggil naik atas kandang orang salah. Tosa kita ni hak ayang, hak berok cair, cak ayang kan. Ketua hakim negara Kuala Lumpur, hak pakar ni rambut kulit naka. Faham? Hak kata-kata orang yang makan kambing makan tapala. Kulit naka tu hebat. Ketua hakim negara. Ketua hakim negara ni dia kerja dia macam tukang tau. Tukang rumah tengok dia kerja, bakar tukur. Bakar tukur. Tapi gaji tak sama. Tukang rumah pukul 9 dia start nukur tu 6 kilo paku. 5,5 tahun tak sudah lagi. Tinggal suku kilo lagi paku. Macam nak coh tangan-tangan tukur. Nak hakau paku 4 inci, paku 3 inci. Paku 4 inci, paku 3 inci. Nak bayar kalau 6 kilo maku. Macam nak coh tangan. Berapa? 55 riyal sehari. Nampak? Ketua hakim negara pakai tukur kau. Cuma tak ada paku. Dia masuklah jabat, orang bangun belaka. Dia pun tong katak suti. Paku tak ada, wak lolok katak je. Orang pun duduk. Cakap habis kurang, tong katak suti, tutup bicara. Sama ada pospong ataupun hukuman mati. Ketua hakim negara 30,000 gaji. Nampak barang pakai kulit naka. Dan dia je akan dipanggil oleh Allah naik dalam kandang orang salah. Yang di Pertuan Agong akan dibicarakan. Sultan akan ditanya seorang-seorang, ambil di mana tanah bukit ni? Istana ni ambil duit negara atau tidak? Kuda beli ni guana kira? Ditanya belaka. Kapal layar guana kira? Kalau dah sakuk balik awal. Balik awal. Kerana harta Nabi kata an malihi min aina iktasabah. Hari kiamat Allah tanya harta, ambil daripada mana? Hak nombor 2, wa fima anfaqah. Buat beli kenapa harta ni? Hak pertama tu ramai ada orang kena. Ambil daripada mana? Maka bertaubat kepada Allah. Yang pertama, kalau dosa yang kait dengan Allah, tidak kait dengan harta manusia, tidak kait dengan maruah manusia, maka 3 syarat saja. Pertama, berhentilah buat dosa, kemudian menyesal dan berazam tidak buat lagi. Bersih. Bila Allah terima taubat, kena syaratnya Allah pasti terima taubat. Allah ni tidak janji pelawak macam kita. Kita pelawak janji kat setahun dah tak turun-turun minyak. Allah Ta'ala dan dia kata siapa taubat aku apa ya apa belaka.
walau tak dang maknanya melakukan amal soleh sekalipun, tepatnya syurga akhirat. Ada seorang laki-laki, dia ni orang panggil cukup 4 tapang. Minum arak, berzina, apa benda ni, berjudi, nak, dan mencuri. Pak tapang orang panggil cukup lekat. Nah, berzina, minum arak, berjudi, curi. Dia hidup zaman Nabi Musa AS, kaum Bani Israel. Daripada muda sampai tua, lalas sekali dak roh, botol arak alik tangan kanan, alik kiri pegang daun teruk. Contohnya pegang wah dadu. Dia pun mari mikir, bukan tujuan ni ngamuknya Allah buat aku. Ya Allah, aku tak kenal mu, tapi tak apalah, aku nak minta maaf lah atas salah silap, segala dosa-dosa aku selama ini. Dia berkata begitu tu dengan hati yang ikhlas, yang mukhlis, yang bersih. Sungguh-sungguh dia kata minta maaf. Lalu dimaafkan Allah, kemudian diambil nyawanya dalam keadaan tangan masih lagi pegang buah dadu untuk berjudi, dan tangan sebelah kanan ada lagi botol arak tangan. Tapi hati dia sudah bertaubat kepada Allah. Lalu dan dia taubat dulu, baru datanglah malakul maut. Maknanya lepas taubat tidak sempat melakukan amal soleh. Dak dang semayang, dak dang nak betul Fatihah pun. Dak dang baca Quran, dak dang sedekah, dak dang nak melakukan amal-amal baik. Lepas taubat diambil nyawa. Nampak? Lalu ketika Nabi Musa AS duduk pada satu tempat, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk pergi ke sebuah negeri di kampung sekian, kerana menyembahyangkan mayat satu orang wali Allah. Kata, kekasih aku mati di satu tempat, mu tolong sempurnakan jenazah. Nabi Musa pergi, pergi tanya orang-orang gini, kata, hei, wali kok mana? Nampak tak? Bapak curi tu bahan tanah. Nu mayat dia orang teruk dalam tahi utang. Kat orang buh naji-naji, tahi orang teruk situ. Kalau orang meleh-meleh perut utang, orang kotor-kotor orang teruk situ, orang lepas dalam tu mayat. Pasal orang kampung suka dia mati. Dah bapak curi, minum arak, macam-macam dosa dia buat. Jadi suka orang kampung. Bukan kata ayam ngegok-gok curi. Teruk orang teruk lantu. Maka disempurnakan jenazahnya oleh Nabi Musa, lalu ditanam dalam keadaan baik. Kerana apa? Walaupun tidak sempat laku amal soleh, bila Allah terima taubat, maka kosong buku amalannya dari kejahatan. Nampak? Jadi yang pertama daripada 5 cara supaya habis dosa kita, hapus dosa kita, tercabut dosa kita, ialah dengan bertaubat dan beristighfar. Yang kedua, iaitulah dengan melakukan amal soleh. Firman Allah Ta'ala, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya melakukan amal-amal soleh akan menghabiskan segala amal-amal jahat kamu di masa lalu. Dulu kita banyak buat jahat, sekarang kita banyak buat baik. Mudah-mudahan kebaikan itu yuzhibna ni maksudnya menghilangkan ataupun menghapuskan akan segala dosa kita yang telah ada. Buat baik. Dulu kita buat benda jahat dengan tangan, sekarang dengan tangan kita buat benda yang baik. Dulu mata kita tengok yang haram, sekarang mata kita tengok yang disuruh Allah. Dulu telinga dengar benda haram, sekarang dengar yang baik-baik, Quran, hadis dan sebagainya. Maka innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik kamu, perbuatan yang kebajikan, dia yuzhibna, pasti akan menghapuskan sayyiat, segala salah silap kamu di masa lalu. Itu yang kedua. 3 lagi perkara yang boleh menghapuskan akan dosa. Tadi bertaubat, istighfar, dan pula melakukan amal soleh. 2 di dunia, 3 di akhirat. Tadi di dunia taubat, di dunia
istighfar di dunia, laku amal soleh di dunia. Kerana kalau orang mati tidak diterima taubat. Orang mati dah tak terima semayang. Nak semayang ke mana? Dia tak boleh nak semayang dah mati. Orang mari semayang ke dia. Nah, lepas tu sebelum orang semayang ke kita, kita semayang lu dengan orang ramai-ramai. Nah, ni dak mari terus sejik. Lalu saja kot sejik. Nah, sejik tu jadi macam ke tepat benda bagi dia. Tidak ada rasa hati nak singgah. Kita zaman Nabi tu setiap waktu sahabat mari sejik. Tak apalah orang tak ramai lagi. Zaman ni kita terimalah zaman sibuk. Kejap pergi situ, kejap pergi ke Mamang, kejap nak kena pergi Kota Baru, kan sibuk. Tak nampak 5 kali sehari pun 3 hari sekali nampak mari. Boleh tahan hingga. Ni tak nampak terus 14 tahun duduk kot sejik, lalu saja kot sejik. Singgah dak. Ada tak orang lagu tu? Lalu saja duduk dekat dengan sejik. Padahal kalau dia nak pergi sejik, tak payah start enjin kereta, jatuh handbrake, rumah dia duduk atas kan, gelosor masuklah sejik kereta. Lalu balik suruh Tok Bila, Tok Imam tolak mula. Tak mari juga. Bila marinya? Mari tak mari mati. Anak mari turuk lu. Assalamualaikum Tok Imam. Waalaikumsalam tuan ni. Ayah tak ada dah. Ayah mana se? Ayah kita kontraktor tu kereta banyak tu. Mana se? Dia lalu mau kau ni. Dia dah hari sejik dia lalu kau ni. Anak kata. Faham tak lagi? Dia lalu saja. Tak apalah hak mana sama ada apa benda masalah. Tak lah nak semayang sejik lah mak suruh ke apa. Semayang sejik mayang. Bapa semayang sejik wajib ke? Hukum semayang mayat di masjid ni dua pandangan ulama. Satu kata harus, satu kata sunat. Wajib tak ada. Sahabat-sahabat ramai semayang di masjid, ada juga semayang di rumah. Pasal sahabat selalu pergi masjid, selalu pergi surat. Maka bila mati wagilah kali yang terakhir. Tempat yang dia main sama situ. Depokmu main di mana masih hidup. Main kat projek, banyak kat site. Dah semayang kat projek. Tu atas mesin kisah seming Tok Imam. Faham tak ni? Kalau kata gitu je kata kurang ajar pula. Mayat tu kurang ajar. Tu tak? Bahan tanah baru nak mari sejik. Dah lah baru sekali mari sejik. Depan sekali pula duduk gong sungguh. Orang lain duduk cacam lah ke dia belang tidur mari sejik. Dah duduklah kotak jadi kelak Nissan. Tu tak? Kelak Nissan 3%. Tak jadi tengok. Mayat lah tu. Kelak duduk di dalam Nissan. Kai kapang buhok luar. Ponjok atas, ponjok bawah. Faham? Mayat lah tu. Jadi kelak Nissan baru nak bagi sejik. Mari dulu. Sibuk lah ke mana pun biar ada kau. Sekali-sekala sejik. Ni jangan siapa tak kenal. Sepuh baru mari. Ada kau sepuh baru mari. Tahu tak? Sepuh kopak tutup dah. Kopak tutup dah. Sekala isa rabang tu tengah juang lagi. Tak dah mari sejik. Sepuh tutup kopak. Bini pesan dah mari. Esok ingat abang tutup awal kedai orang sepuh sejik kita. Okey. Kopak tutup. 5.30 hari dah sejik sepuh. Tok Imam duk main hitung ni dengan Tok Bila. Mari dah. Buat apa? Pasal pepatah orang tua-tua dulu. Dia kata suruh papang tarik papang, buah keranji dalam speedboat. Suruh makan dia mari makan, suruh mengaji tak mari setabuk. Faham tak? Faham tak ni? Macam-macam ustaz mari, tak ada mari dia. Ngajar mereka tak mari. Ngajar usuludin tak ada dia. Sifat 20 tak mari. Hadis tak mari. Tasawuf tak mari. Habis bab tafsir tak mari. Faham tak? Sibuk dia. Mana cik mak kita ni malam tak mari sejik kita ni. Ulama daripada Patani mari ni baba sepanjang. Tak boleh saya sibuk semalam ada mesyuarat. Ada mesyuarat.
Dah malam ni lah mari, malam ni ulama daripada Riau tu, Ustaz Abdul Samad mari masjid Kampung Tengah. Oh, malam ni hebat ustaz tu, tapi tak boleh mari kok malam ni. Nak jumpa, ada hal lah, jumpa orang pengaruh pendidikan pula malam ni. Ada hal sikit pas garik pula dah. Dah malam esok dah, malam esok apa dia pula malam esok ni ulama daripada Yaman mari. Habib Umar mari Kampung Tengah. Kita pakai penterjemah seorang. Cerita bab hadis Nabi zaman dulu. Oh, dah boleh malam esok. Malam esok kena pergi ke Mamang. Ada nak tunjuk apa projek dia. Tidak faham. Nak tengok projek. Dah malam lusa Cik Mat mari. Malam lusa sepedia mari. Ulama mana? Malam lusa tak ada. Malam lusa sepu kita melih lembu. Malam lusa tak ada kerja boleh mari. Menatang berok sungguh. Bakal ke darah boleh mari selalu. Asal mengaji tak boleh mari. Yang ada. Nawak gua ni. Tak. Bukan batu buruk kau lebar tu. Allah Rabbi. Dua di dunia. Yang pertama taubat di dunia, yang ketiga yang kedua amal soleh tu di dunia. Dang mati tak terima taubat, tak dang mati tak terima dah taubat. Hadis Nabi kata innallaha yaqbalu taubatal amdi ma lam yugharghir au kama qala. Allah Taala sudi menerima taubat hambanya selama roh ataupun nyawanya belum sampai ghargharah. Apa makna ghargharah? Sampai dihalkum bunyi kha. Orang tengok ada harapan dah. Masa tu tak terima dah taubat. Padahal nyawa masih di kerongkong, belum keluar lagi daripada badan. Tak terima dah janji dalam hadis. Maka istighfar termasuk di dalam kata taubat. Batulah bila kita istighfar, hadirkan dalam hati penyesalan dan takut kepada Allah. Jadilah istighfar kita itu taubat juga. Dia kata astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dalam hati aku takut kepadamu ya Allah, menyesalnya aku buat dosa. Hati, mulut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sekurang-kurang astaghfirullah. Nak panjang lagi kok pandamu lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, boleh. Atau astaghfirullah innallaha ghafurur rahim, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim, boleh. Atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, lagi boleh. Sekurang-kurang astaghfirullah. Yang salah astaghfirullah, itu salah. Kita tengok budak-budak rebah dari bawah pokoknya astaghfirullah. Tu dah tahulah, memang dah betul. Faham? Astar bukan astar. Astar ni tudung peruyuk. Tudung peruyuk kenapa? Faham lagi? Rapi bukan rapi. Astaghfiru bukan rapi. Rapi ni penulis lagu Hindustan. Dosa naraha pyari kana momene sonata gail. Tu M Rapi. Asta Rapi. Berat menandang. Zaman muda duk main joget emang badan berata. Usung kedaunnya pondok patah. Dak mengaji. Zaman tua astaghfirullah, astaghfirullah. Dah mana gitu. Sebutlah biar betul. Astaghfirullah. Mana aku minta ampun akan Allah. Gitu. Tiga lagi di akhirat. Kita tak dang bertaubat di dunia. Kita tak dang melakukan amal baik. Ada tiga lagi peluang cuci dosa. Yang ketiga iaitulah Allah ampunkan kita. Atau yang keempat, mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat maknanya Nabi beri pertolongan. Nampak? Hari kiamat yang mula-mula boleh izin beri syafaat ialah para rasul dan para nabi. Yang mula-mula syafaat daripada segala rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara syafaat Nabi kita
orang yang tidak mendapat keampunan Allah lalu dihukumkan masuk neraka, lalu disyafaat tidak dimasukkan ke dalam neraka, Allah nak tunjuk kebesaran Nabi Muhammad. Yang sudah diputuskan masuk neraka tidak masuk, yang sudah putus masuk J tidak masuk J, lalu masuk ke dalam syurga. Nah, itu dua di akhirat, dapat keampunan Allah, dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kalau 4 peluang kita tak dapat di dunia, kita tak dang bertaubat, sibuk sangat, kita tidak dang melakukan amal baik yang boleh menghapuskan salah silap. Lepas pada bangun padang mahsyar tak dapat keampunan Allah. Allah ni boleh dia nak ampun selagi tidak kafir. Apa dosa pun yang bukan dosa kafir dia ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Kalau kafir tidak akan beri keampunan. Faham? Siapa yang tidak sempat bertaubat, tidak sempat amal soleh, dia akhirat tak dapat keampunan Allah, tak dapat pula syafaat Nabi. Ada lagi satu peluang, iaitu peluang terakhir, dibersihkan daripada dosa. Apakah peluang itu? Iaitu dimasukkan ke dalam neraka, dibakar sampai hangus segala dosa, lalu dikeluarkan dari neraka untuk masuk ke dalam syurga. Kita tak ambil hak nombor 5 ni. Tak. Bapa bakar gitu? Kerana Allah buat orang beriman ini tempat baliknya adalah syurga. Dah bapa masuk neraka dulu, bila ditimbang dosa lebih banyak dari pahala. Apakah Allah nak seksa azab orang beriman bo dalam api neraka dibakar begitu? Bukan. Allah nak tanggal dosa ni. Bila dibakar barulah tercabut dosa. 4 peluang sudah diberi. Nampak? 2 di dunia, 2 di akhirat, tak dapat berusaha pun. Maka yang terakhir terpaksa dibakar dalam api neraka, yang Nabi kata seluruh badan orang beriman hangus di dalam neraka melainkan mukanya. Walaupun muka tak hangus, kita tak boleh masuk juga. Faham lagi? Ada hadis mengatakan orang yang diazab dalam neraka sekadar 5,000 tahun, dan ada yang 50,000 tahun kemudian dikeluarkan daripada neraka. Nabi sebut seorang orang Islam yang masuk neraka adalah orang yang terakhir keluar daripada neraka, dimasukkan dalam syurga. Allah kata pergi kepada syurga, ada masih kamu ada layak untuk masuk di sana. Dia orang terakhir. Lalu dia kata tak layak dah, pasal pernah dah. Pergi tengok dulu. Pernah dah ya Allah. Pergi. Tempat kamu adalah syurga. Lalu berjalan ke dalam syurga. Bila laki-laki ni keluar dari neraka, Nabi cerita ditutup dan dikunci pintu neraka. Kemudian dikunci pintu syurga selepas dia masuk. Kerana lepas pada peristiwa ini tak ada lagi orang keluar dari neraka, dan lepas pada peristiwa ini tak ada dah orang masuk ke dalam syurga. Masing-masing kunci belaka dah. Yang dalam neraka azablah selama-lama, yang dalam syurga nikmatlah selama-lama. Kita kata tak apalah, kita dengar dah ada orang ngajar kita orang Islam jahat lagu mana pun masuk neraka, akhirnya masuk syurga juga. Tak apa, kita orang Islam tak macam orang kafir kekal. Kita masuk kejap ustaz kita kata 5,000 tahun kita duduk dalam api. Lepas tu kita tubik lah. Oh sudah gamak 5,000 tahun pun nak duduk dalam api, korok kering sungguh. Faham tak? Azah motor tau. Azah motor ada api tak? On dekat? Tak ada. Api dalam piston, dalam belau. Azah mana ada api? Bukan kereta Ferrari, Honda Car. Mu balik kat kipas Maya Isa, mu start enjin Honda Car, mu perih habis minyak. Jangan masuk gian, nambung pula. Perih saja. Jangan lama dalam 15 minit. Faham tak? Merah exhaust tu, selok kain, buang lalang, duduk atas exhaust. Jangan 5,000 tahun, 5 saat je. 1 sampai 5 bilang. Exhaust kat ICU. Faham lagi, lekat di punggung. Batu tak tahu kerana pergi. Tu baru exhaust Honda Car. Nabi sebut dalam satu hadis, narukum haza juz'un min sab'ina juz'an
nar yaumil qiyamah au kama qala. Api yang kamu guna untuk membakar hangus di dunia ini hanyalah 1 juzuk daripada 70 juzuk kepanasan suhu api neraka akhirat. Ya. Waktu kita ni nak masuk syurga tidak layak, nak masuk neraka kita tak tahan. Maka banyak bertaubat kepada Allah. Banyak kelebihan taubat. Nombor 1 sekali memang ampun dosa. Dalam hadis yang kita baca tadi sebagai teras kuliah kita tazkirah kita malam ini, Nabi kata man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu-selalukan beristighfar. Selalu kita duduk saja, bukan sakmo dak buat kerja buat. Mana ada masa kita kata astagfirullah, 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 astagfirullah. Bawa kereta nak pergi Kuala Lumpur, selesai dah masuk highway, masuk keting bayar tu ke Pakatang, hang tak pergi. Dia haji, tak ada lori, tak ada benda dah. Masuk ke haji, astagfirullah, 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 astagfirullah. Bini ada duk cakap belah, cakap dengan bini lu. Puan tak dah apa-apa ke? Dah lapar tiang pakai kerauh duduk sebelah. Kita pun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapa gambar reti minum air tu, banyak mana boleh sebut. Tak ada 3,000 kali daripada pakai siapa gambar. Tahu tak? 3,000 kali tu kalau sutir Allah terima, hapus dosa. Ni dah sebeh gantung sajalah kereta. Biar awak lawa. Dah masuk highway, cabut asbeh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata gitu. Baru kali akhir-akhir sekali, berbulan-bulan kita latih, dia jadi sedaging. Tak ada orang mulut bunyi astagfirullah, astagfirullah. Ni kita dak depan orang astagfirullah, astagfirullah. Dah kopi astagfirullah, astagfirullah. Air dia astagfirullah. Apa? Orang nak tanya air dia astagfirullah. Faham? Kedai kopi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Depan orang. Di rumah nyanda tengok gusti. Spender saja. Belakang orang astagfirullah, 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 astagfirullah. Nak laju lagi boleh? Astagfirullah, 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 astagfirullah kata gitu. Laju lagi tak dia tu pun orang habis dah. Ingatlah kalau nak berzikir 3 giai dibenarkan oleh ulama. Gia pertama, gia 1 dipanggil astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Gia 2 astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Gia 3 terakhir astagfirullah, 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 astagfirullah. Gia 4 punah ana astagfirullah, punah ana. Dia pertama ada tak imam tua kapur-kapur Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh dia 1, silakan. Tu imam umur 45, dia 2 astagfirullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh. Tu imam muda baru balik Mesir pondok 27 umur. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Boleh. Gi apa? Punah. Wakbar, 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 wakbar. Punah kano habis. Ingat, pilih gi mana punah. Betul tak? Jadi berhasil. Betul tak? Maka lazimkan istighfar. Lebih banyak lebih baik. Kalau Nabi 70, aku kurang-kurang 170 kurang. Sayyidah Nafisah, seorang waliullah perempuan yang duduk di Kahirah Mesir. Dia sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Cuma dia wafat lebih kurang 6 tahun atau 5 tahun kemudian pada wafatnya Imam Syafi'i. Dia ni beristighfar sebelum naik matahari 7,000 kali. Sama dengan Rabi'atul Adawiyah 7,000 kali. Belum naik tadi, mayang subuh, belum naik matahari, astagfirullah, astagfirullah 7,000 kali. 7,000 kali. Orang dulu-dulu waktu dia bisa. Faham lagi? Kita tak ada bisa dah.
Betul tak? Kita dengan harta nak bisa mana harta? Dia bisa ni dengan zikrullah, bisa dengan istighfar, bisa dengan selawat, dengan baca Quran. Tu baru bisa. Nah, Rapuang 7,000 kali belum naik tari. Sayyidah Nafisah hebat dia. Bila Imam Syafi'i wafat, setelah disemayangkan di Masjid Qahirah, dia minta jenazah Imam Syafi'i diletak sekejap dalam perjalanan menuju ke kubur di depan beranda rumah dia. Dia semayang dalam rumah. Dah okey itu, semayang kat dalam. Wali Allah, orang letak situ. Kalau rumah kita ada layan tau. Lagi nak suruh letak jenazah ulama buah tak lambu itu. Dia nak layang, nak ambil berkat wali Allah. Tahu tak? Dia mayang jenazah. Puang duduk dalam. Orang bisa-bisa. Imam Hanbali, oleh kerana dia cedera, dicambuk, dipukul oleh Perdana Menteri yang pada masa itu sesat bermazhab Mu'tazilah. Imam Hanbali ni anak murid Imam Syafi'i. Tok guru bisa lagi, anak murid bisa tau. Dia tak setuju jadi mufti. Kerana kalau dia setuju jadi mufti, habis jadi sesat rakyat. Kerana kerajaan masa itu adalah berpahaman sesat, tidak mau mengikut jalan ahli sunnah wal jamaah. Faham? Dia tak terima jadi mufti. Dia takut orang kata kerajaan betul. Lalu dipukul, berdarah-darah Imam Hanbali. Oleh kerana sakit sangat, cedera, dipukul dengan besi, Imam Hanbali dalam penjara hanya mampu semayang tahajud 300 rakaat saja. Kata setengah ulama 200 rakaat. Kita dak katak dengan besi, dak mayang dah tahajud. Kalau katak ngeloho-loho dak mayang. Nah, sebab tu kita kena banyak istighfar daripada orang dulu-dulu. Betul tak? Kena banyak lagi lah. Ambil iktibar. Betul tak? Ambil iktibar. Istighfar adalah doa. Kerana di sana ada maksud memohon, ya Allah, engkau berilah keampunan kepada aku. Ada maksud doa di situ. Jadi sebaik-baik doa ialah meminta ampun. Siapa yang berdoa meminta Allah ampunkan dosa, sudah memadai dengan segala doa-doa lain. Kerana bila Allah ampunkan dia, tidak ada melainkan kebaikan yang akan dia dapat selepas dia mati. Orang yang Allah ampunkan, walau tak minta syurga, tempatnya akan diletak dalam syurga. Orang yang beristighfar, minta ampun selalu, walau tak pernah minta bidadari, dia dapat bidadari. Orang yang istighfar selalu bertaubat, minta ampun pada Allah, tak minta syurga, tak minta mahligai dari emas, dia akan dapat. Itu kelebihan doa yang ada maksud meminta ampun. Kerana Allah ni maha pengampun, mintalah ampun. Naik motosikal, siapa kat traffic light, 60 saat lambat lagi, astagfirullah, 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 ijab jalan. Tak dapat 50 detik, boleh 15 detik, istighfar panggil. Maka dia antara kelebihan atau fadilat istighfar, Nabi sebut dalam hadis tadi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan orang yang bersedih itu hilang kesedihan. Sedih kematian isteri, sedih kematian suami, kita nangis guana pun tak hidup dah suami kita, tetapi Allah redakan hati kita yang kesedihan. Itu maksudnya dengan istighfar, berkat dia. Sedih kita ni ditipu oleh kawan, padahal kita percaya meruk dia, 200,000 nya tipu kita. Sedih tak? Sedih lah. 15 riyal tak boleh pun nangis kita. Maka dengan kita istighfar, Allah jadikan hati kita tenang. Padahal pitih tetap kena tipu. Perasaan itu ditolong oleh Allah. Pasal duit tak boleh beli perasaan. Orang yang sedih bayar 1 juta jadi gembira, mana boleh. Yang kedua, wa min kulli dikin makhraja. Allah jadikan orang yang istighfar daripada tiap-tiap kesempitan akan merasa makhraj,
iaitu keluasan. Makhraj asalnya tempat keluar ataupun penyelesaian masalah. Jadi masalah tetap masalah, tetapi kita akan ada lubangnya menjadi masalah itu sudah tidak membebankan kita. Walau masalah belum selesai, tapi sudah tidak membebankan kita, adalah satu nikmat daripada Allah. Kita kadang-kadang dang masalah lagi, kita rasa beban dah. Berlaku masalah 2 kali beban, masalah tak selesai lagi 3 kali beban. Faham tak lagi? Kerana kita ni hati. Kalau orang tipu kita, bukan lutut susah, hati susah. Anak kita sakit hospital, hati susah, bukan telinga, bukan keting, bukan tiup. Jadi hati ni penjagaan daripada Allah. Bila Allah jaga, dapat yang baik. Antara nak dapat jagaan Allah, banyakkan istighfar. Lazimah, Nabi tak kata man istighfara, barang siapa istighfar, tapi Nabi kata man lazimal istighfar, barang siapa yang banyak atau selalu berkata astagfirullah. Bukan suti 2. Faham lagi? Bukan suti 2. Sedih kita rasa, serba tak kena berasa tak, warna nak buat makan dan serba tak kena tak, makan tak sedap. Betul tak? Makan sedap ni bukan orang kaya, makan sedap ni bukan orang banyak pitih. Hati senang baru makan sedap. Kalau hati susah, kalau kaya tak akan. Ni molek Tuhan tak bagi makan. Tengok hospital bayar, kau siap baru siap, depan Petronas Batu Buruk 300 sehari duduk. Dok sakit lagi duduk saja, dok cek lagi 300. 10 malam 3,000. Doktor dok pegang benda lagi 3 sehari mu duduk 300. Kitab so tu berapa lah ni? Kitab so sehari duduk apa buat kitab so 7 riyal. 7 riyal sehari. Kitab so. Tapi nyanyi alik ni banduang gari tak apa. Alik ni macam pasal nak tidur tak boleh. Anu sedap duduk on. Betul tak? Biar tak sakit pun terah duduk kan dia ada pitih. Katil dia tak payah pulang ke tangan ke bawah, pakai remote control. Nyik ada internet 24 jam, wifi, Astro. Sebilik seorang tekan ting, Messi berlari mari lemah mari selalu. Dah duduk 300 hari, tahu tak? Kalau pitar so, kalau pagi okey panggil Messi. Kalau kopak kau 5 dah, kelong tak jawab dah. Dah kawan tu letisan kau, bukan robot. Tengok orang tua-tua kan? Orang moci-moci masuklah hospital duduk atas beg, dipanggil Messi kan? Kalau pagi Messi mari selalu. Asyik petang. Kawan dak gerak. 5 jam aku kerja. Messi. Panggil sama. Senyak molong. Faham tak lagi? Kalau 300 dah dengan senyum manis, lecu ni macam anak anjing baru beranak mulut. Faham? Suka duduk 300 tak jamah ni. Doktor masuk timbuh kepala doktor dalam bilik kita 17 bayar. Kalau riwak gitu muka 170. Doktor pegang di tangan, tapak tangan bawah tak ada 400.5. Letak tangan kan itu dia obat 400.5. Pakcik tarik nafas 380. Jangan lepas, kalau boleh jangan lepas. Dia tarik 38, lepas 4,5. Lepas 4,5. Baik, tak apa. Pakcik jangan bimbang. Nah, tu 80. Faham? Dah. Tapi hak masuk hak kaya-kaya, Allah ni molek tak beri dia nak melazimi nikmat yang dia ada. Padahal yang masuk itu Tang Sri, Datuk Sri, jutawan, bapak kontraktor, pitih bank Pala Rima, main bank saja kat 400,000 pitih dia situ. Tu baru Pala Rima, Pala Bewok, Pala Itik. Banyak kan. Kita tak kata bank hak kikih nak rumah ada, biar benda. Cari kat tu boleh 3 mah. Cari bawah ni boleh 4 riyal. Lagi.
Dalam gitu kalau Allah tidak izin mengambil nikmatnya, maka tak boleh makan. Banyak istighfar lah. Tak boleh makan. Yang masuk tu datuk letak duduk atas katil. Datuk kata, doktor, dia nak makan, datuk ni dia nak makan tom yum, boleh tak? Doktor kata, no, tom yum very dangerous. No, not suitable. Doktor kata, tak boleh. Ikan singgang, no. Kunyit, no. Ikan goreng, no. Minyak tidak boleh. Apa yang boleh, doktor? Air kosong. Piti 4 juta lampang, air kosong Tuhan beri. Ambil iktibar tu tak? Dating pun tak apa, air kosong lah. Ambil air mineral, nak suap ke mulut, no, nanti berlahot. Tidak boleh, nanti berlahot. Orang KL doktor KL kapal laut. Dan minum macam mana, doktor? Minum dengan wire boleh, gantung atas air, masuk tangan. Masuk kot tangan. Piti 4 juta minum air kot tangan, sedap tau. Sedap sikit agak. Nu tengok jaga bawah, jaga hospital. Tak duduk ulu pueh, mari kerja sini. Ni tali pinggang kat tekok. Jaga. Tengok yang makan tengah hari betul hak. Ni macam orang bela pelesik ni. Lauk. Tanya berapa bulan? 1,200 gaji. So tak? 1,200. Tapi dah Tuhan beri makan. Palai kaya yang kat besar beledi. Duduk dalam kusang. Tak, Tuhan beri makan. No, jutawan Tuhan tak beri makan. Ingatlah, banyakkan istighfar. Nah. Allah jadikan kita pula wa razaqahu min haitsu la yahtasib, rezeki yang kita tidak sangka datangnya. Bukan kaya tapi cukup. Bukan haram tapi halal. Haram itu azab, halal lah nikmatnya. Jadi banyak istighfar, 3 perkara dapat. Kalau sedih, hilang sedih. Kalau kita dalam masalah, insya-Allah kita akan dihilangkan beban daripada menanggung masalah. Akhirnya masalah takkan hilang. Dan yang ketiga, rezeki kita murah. Murah bukan makna dapat sejuta. Tak, walaupun dapat 18 riyal sehari saja, tetapi 18 riyal itu menyebabkan kita rasa gembira membelanjakannya. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan orang Batu Buruk. Sebelum itu saya diwakilkan oleh pihak masjid melancarkan kutipan derma. Semangat tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini untuk dana pengurusan Masjid Haji Muhammad Gabang Tengah, nak menambahkan baikkan masjid yang bermula daripada dalam masa yang terdekat, yang baru ini dilancarkan oleh YB adun kita. Jadi petugas hendaklah bangun untuk memungut sumbangan derma untuk masjid sekarang juga. Baik, sambil-sambil kita menderma, kita tengok soalan.
Soalan yang pertama, apa hukum orang yang dekat dengan masjid mari semayang jemaah saja, tak mari semayang 5 waktu? Itu kata kadang-kadang alasannya boleh diterima. Dia tak kerja dekat masjid, dia kerja kat lain. Di masjid, dia pergi masjid lain. Adapun orang yang memang duduk dekat masjid, tak pergi mana-mana, maka itu satulah kemalasan yang dibenci oleh syarak. Soalan seterusnya, apa hukum jika orang selalu salat jemaah tapi dia semayang bunyi kuat-kuat suara, boleh mengganggu orang lain? Dia begini, kalau kita ni jenis satu tabiat yang tak boleh kita buang, mengganggu orang lain, maka ulama-ulama kata tidak afdal dia semayang kat orang ramai. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, orang yang jenis tabiat yang tak boleh dibaiki, mengganggu orang lain seperti bau yang busuk, nak dia masuk tu habis dak kocok orang bayang, atau dia ada bunyi yang menyebabkan orang lain terganggu, dia dah tak boleh berobat dah, maka tidak afdal dia datang duduk semayang dalam keadaan bersama orang ramai. Itu jawapan dia. Kalau yang kita boleh buang, buanglah benda yang tak molek. Kalau kita jumpa mah 40,000, kena zakat tau, stokor dalam tanah. Kalau kita jumpa dalam tanah orang, kena khabar tak ketuang dia. Kalau khabar, kena bagi dalam 18 orang, jadi wajib tak beri. Jika kita mau doa mati syahid dalam tidur dan mati syahid hari itu, adakah kira syahid dunia ke syahid akhirat? Dia dimaksudkan niat dalam hadis itu. Baik, dia barang jumpa dua. Yang pertama di atas tanah, yang kedua di dalam tanah. Kalau di dalam tanah tu milik kita, jadi hak kita. Syaratnya bukan milik orang Islam, mah yang kita jumpa. Mah tu makna galiang lah. Kalau barang kemah orang Islam, dalam tanah kita pun hak orang. Dak dalam tanah kita gali-gali, nak betul rumah, nak buat tiang rumah, ada galiang mah, maka hak kita. Jangan kabur ke kerajaan, ambil di kerajaan. Dia lagu tu. Masuk bawah kanun galiang. Hak ni dalam kebun orang, tak boleh tanah orang. Hak tuang dia. Dah kabur kita senyap-senyap mana? Senyap-senyap tu namanya khafiyatan, mencuri. Ambil harta orang, milik orang dalam keadaan sembunyi, namanya mencuri. Jika kita doa mati syahid dalam tidur dan mati syahid hari itu, adakah kira syahid dunia ke syahid akhirat yang dimaksudkan niat dalam hadis itu? Doa mati syahid dalam tidur dan mati syahid hari itu, adakah kira syahid dunia ke syahid akhirat yang dimaksudkan niat dalam hadis itu? Maksud niat mati syahid ialah mati berperang dengan orang kafir, iaitu syahid dunia. Syahid akhirat lain, mati lemah, mati terbakar, tipa di bangunan, terbalik dalam benda setewung, tipa tapala acur otak, mati mata'ung, sakit perut. Itu syahid akhirat. Bukan yang Nabi kata, kalau kamu tidak dapat mati syahid di medan perang, berniatlah juga mati syahid. Walaupun kamu mati di atas katil, dapat pahala syahid. Maksudnya kamu dapat pahala yang banyak di akhirat. Setelah ditimbang-timbang amal, lalu akhir diletak satu amal lagi, maka kita pun berkata, amal siapakah ini? Aku tidak pernah berbuat. Kata malaikat, ini amal kamu dapat sebab kamu berniat mati syahid dulu di dalam dunia. Itu maksud dia. Soalan seterusnya,
Tanah masjid dibeli dengan duit sumbangan orang ramai, dikumpul, kalau beritahu pada orang ramai duit berkenaan untuk bayar tanah bagi guna masjid. Apa hukum jika ada orang lain mendirikan bangunan di atas tanah berkenaan? Contohnya dia buat pusat kanak-kanak atau sebagainya. Tanah masjid maksudnya tanah wakaf. Apa-apa yang siapa-siapa yang nak diri, nak guna, nak sewa, nak pinjam, boleh, dengan syarat mendapat izin bagi penjaga. Tanah kubur boleh. Kubur seluas 3 ekar, baru tanang 10 mayat. 10 mayat dah dapat seluk pun. Boh seluk lah. Baru 10 mayat. Maknanya 2 ekar lebih lagi kosong. Boleh sewa, kata ulama', kalau orang nak tanam jagung, dan duit sewa itu balik kepada maslahat kubur itu. Tanah masjid, masjid seka tengah bodi bangunan, hak kawasan berparking seka, kawasan lapang belakang rupuk saja 2 ekar belakang pada larok. Ada orang nak sewa, boleh, dengan syarat diberi kebenaran oleh pihak yang menjaga masjid. Faham lagi? Dan duit itu untuk kebajikan masjid. Sampai masa nak dia ambil, nak buat masjid, maka hendaklah orang yang menyewa menyerahkan balik. Dia gitu. Kalau suka-suka hati tak boleh, tanah wakaf. Dulu saya masa belajar, motosikal saya kena curi bateri. Saya pun curi bateri sebelah motor saya. Saya nak atur semula dah. Kejadian itu lama dah, nak cari tak tahu dah tuan motor. Tak tahulah siapa duduk-duduk ni. Jadi macam mana nak settle, nak selesai masalah ini. Yang pertama, kalau hak orang taubat tak boleh dengan 3 perkara. Contoh, dia ambil bateri orang ni, walaupun harganya 15 riyal saja, kemudian kena tambah jadi 4 syarat taubat. Tadi 3, berhenti buat, menyesal, takut pada Allah, azam tak mau buat dah. Yang keempat, kena ganti balik atau pulang balik kalau ada lagi. Walaupun sudah lama, walaupun benda itu puluhan tahun. Orang sibuk-sibuk boh merah hari itu, tahun 1926, sejarah boh merah. Lari habis naik atas bukit kecil dengan bukit besar. Tergelang habis kita ni, tergelang habis. Air 30 kaki, tergelang habis, 30 kaki. Nak air tinggi pokok nyong. Terenung tahun 26. Dia pun tengok orang tinggal apa ke, nya curi seekor anak kambing orang. 2018 dia bertaubat pada Allah, tidak sah. Melainkan kena agati balik kambing itu kepada tuang kambing hak dia curi itu jika masih hidup, ataupun bayar kepada warisnya, baru sah taubat. Dia kaedah gitu. Pasal tibat dengan harta orang atau maruah orang. Kalau hidup lagi kambing tu, kena atur balik kambing tu. Biar naik wheelchair pun kambing, kena pulang balik. Dan kalau mati dah, dia kena bayar harga kambing, harga sekarang. Masa curi agak-agak soalnya, kambing dalam 6 bulan anak. Leni 6 bulan berapa? Kambing dalam 6 bulan 400.5. Dulu 2 ya, kalau bapak kambing masa tu. Anak kambing sama. Dah digati zaman dulu, harga sekarang. Jadi mu ni curi bateri motor, ada kata tak jumpa. Tak kira ada tak ada. Wajib yang pertama, mu kena usaha cari dia punya tuang atau waris. Tulis Facebook, tulis Instagram, mana-mana ada orang yang kehilangan. Apa benda ni? Bateri motor pada tahun sekian, di sekian-sekian ITN ke apa sekolah ke, mungkin orang akan terbaca. Ini mudah ni alam maya. Jadi ada orang akan terbaca, kita ganti balik dengan harga bateri sekarang. Dulu harga bateri 15 ya, dan ni 60 ya, 60 harga. Senyap setahun lebih dah. Pada adat kata ulama, sudah putus asa dari bertemu waris atau tuang, maka kita ambil nilai sekarang sedekah pakai miskin atau masjid pondok, dan niat inilah pembayar harta yang aku curi dulu pada tuannya, jadikan pada sedekah ini kepada tuannya,
dan berdoa agar tuannya halalkan balik di akhirat. Dah akhirat buka kes dah, kes itu tetap dibuka. Faham lagi? Kerana tak selesai sini. Soalan seterusnya, adakah berdosa seorang isteri yang membelakangkan suami dan melakukan satu perkara tanpa diketahui oleh suaminya? Dalam perbuatan isteri bersama suami, ada benda yang dia tak boleh sembunyi, ada benda yang dia boleh sembunyi. Benda yang berterlibat dengan harta suami mesti kena beritahu. Benda yang terlibat dengan maruah suami kena beritahu. Benda yang perlu izin suami perlu beritahu. Ada benda yang merupakan peribadi, personal, hal dia sendiri, dia dengan keluarga dia, masalah, tak wajib dia beritahu suami. Faham? Dia kena tengok keadaan. Bini learning, suami bukan kata tu, dia jadi suami, bini jadi suami, jadi bini. Apa kata suami tak mesti dia dengar. Apa kata bini mesti suami dengar. Ada tak bini gitu? Ada. Itu bini ahli neraka dia panggil. Dunia ni tak takut lagi dia buat gitu ke suami dia. Kalau suami dia tegar, ngamuk. Suami dia nasihat, lawan cacang. Suami dia kata dia tak betul, dia minta cerai. Susah suami, betul tak? Dan dia berasa hebat, kerana dia ada kawan-kawan dan sebagainya. Padahal dia calon ahli neraka. Benda agama ni kena ada dalam hidup, baru kita tak sagangnya doa-doa lalu. Apakah jirus kaki saja tanpa gosok tapak kaki ketika berwuduk, hukumnya guana? Masa ambil wuduk, dia ada anggota yang wajib basuh, 4. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, kalau kamu berhadas nak mengerjakan semayang, wajib kamu mengambil wuduk. 4 anggota wajib basuh, lain sunat. Wajib basuh muka, tangan, kepala, kaki. Maka pada basuhan wajib kena rata. Kalau tidak rata, segala anggota yang wajib tak sah. Adapun anggota sunat, maka sunat kita rata. Kalau tidak rata, sah wuduk tetapi tak dapat pahala membasuh. Faham lagi? Seorang laki-laki dia ambil wuduk di depan Nabi dan para sahabat pada suatu hari di Madinah. Dia ambil wuduk molek, cuma masa basuh kaki tu dia curah air depan dan tumit belakangnya tidak kena. Tak rata belakang. Macam soalan ni gonyoh kat depan belakang tak kena air pun. Lalu Nabi berkata, wailul lil aqabi minan nar, celaka 2 tumit laki-laki ini di dalam api neraka. Itu sahabat Nabi. Tak kata ambil wuduk masuk neraka. Kita sahabat MB pun tak usah kata sahabat Nabi. Tahu tak? Jadi pasal apa sahabat tu dia tidak ngaji, kata ulama hadis. Dia tak ngaji molek, tak dengar molek tu, pakai dengar-dengar ikut-ikut orang. Dia ingat betul dah. Rupanya disebut dengan amaran api neraka oleh Rasulullah. Adakah suami tanggung dosa isteri apa-apa isteri buat seperti tidak pakai tudung? Mohon pencerahan. Allah kata, bala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Ayat ini dipakaikan kepada semua perbuatan dan semua manusia, melainkan pada tempat-tempat yang tertentu saja. Ada tempat memang boleh tanggung dosa orang lain dan bertanggungjawab. Di antaranya ialah suami dengan isteri, isteri dengan anak, suami dengan keluarga. Allah sebut dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan anak binimu jangan masuk neraka. Yang kedua, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati,
Setiap suami adalah penjaga bagi anak bini dia. Dia kena jawab di akhirat, mana dia tanggung hal anak bini dia di hadapan Allah. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Isteri pula adalah penjaga bagi anak-anak di dalam rumah suami ketika suami tiada. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dia pasti ditanya di padang mahsyar hal keadaan anak bawah jagaan. Jadi kalau anak dengan ibu bapa, mereka akan tanggung. Bukan tanggung maksudnya anak yang tidak pakai tudung pok je berdosa, tak. Maksud di sini share, berkongsi dosa. Di sini bini tak pakai tudung, keluar rumah, maknanya mendedahkan aurat. Maka tengok keadaan. Kalau suami sudah larang, isteri tu degil, isteri tanggung sendiri. Kalau suami tengok dan tidak melarang, maka sama-sama mendapat dosa. Padahal yang melakukannya hanyalah isteri. Tu. Soalan seterusnya, apakah orang yang semayang menggoyangkan badan kiri kanan? Jawabnya, adakah goyangan itu disengajakan? Kalau sengaja makruh. Kalau gerak 3 kali turut-turut, batal semayang. Tapi kalau bergoyang kerana dia memang jenis bergoyang, bukan kata semayang goyang, tabiat dia tak boleh ubah tu. Maknanya dia pergi beli ikan pun goyang kau. Kas layang sekali jenis goyang itu. Nah, ini tak, masa lain tak goyang, mayang je goyang. Tak boleh. Kalau berayung lain, kita letak tu dia berayung. Allah, sami Allahu liman hamidah. Berayung sedikit, maaf. Dan yang batas ngeleng ayung, sami Allahu liman hamidah. 3 kali turut batal. Ada orang kata kalau sami Allah liman hamidah berayung sikit batal. Salah tu, ulama tak kata gitu. Faham? Sedikit tu dimaaf. Kita tak ayung, dia ayung, tak apa. Orang makcik tua-tua, nak umur 70, 80, dia rokok, dah pakai baju dalam, berayung dah. Maka tidak batal. Walaupun 6 kilo sebelum. Hukum takbiratul ihram tidak berlapas hanya dalam hati. Sah atau tidak? 4 mazhab tidak sah, 1 mazhab sah. Mazhab mana kata tak sah? Kerana tidak berbunyi. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Tidak sah. Dalam kitab Mazahibul Arba'ah, takbir mesti berbunyi 4 mazhab. Dalam kitab Syarh Sunnah, Imam Zahabi kata sepakat sahabat takbir itu berlapas. Makna bunyi wajib kena berbunyi kerana dia rukun kauli. Rukun maknanya tak boleh tak buat. Kauli makna al-labzu minas sauti. Suara lapas yang mengeluarkan suara. Jadi sekurang-kurang mesti dengar di telinga al-isma' binafsih takbir 8 huruf. Alif, lang, lang, he, alif, ka, be, ra. Faham tak lagi? Allahu Akbar. Imam 8 huruf. Biar kuat. Sekalipun semayang kohor, lohor dengan asar. Makmum dengar di telinga. Sah. Hak tidak sah 4 mazhab ni tak sah. Dia panggil takbir angin. Hak tutup terus mulut. Gak gitu tapo tak muka. Ada waguan. Orang duk ngajar sekor sembang dadah kita, tengok tali besing. Dari muda sampai ketua, bukan marah tengok tali besing, karang-karang lah. Nak ngaji dulu. Salah ibadahmu. Ini kata wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mereka yang beramal saja tak mengaji pun kebanyakannya jadi salah. Bila salah tidak betul, tak sah. Bila tak sah, maka mana Tuhan nak terima. Ingat tak? Kalau imam kuat Allahu Akbar. Kalau orang ada 20 orang, orang ramai, dalam takbir pun ramai, Allahu Akbar. Biar kuat ada tu. Makmum Allahu Akbar.
Mesti bunyi. Paling kurang Allah bunyi dah. Tak apa. Hak tidak sah, mulut gerak tak ada bunyi. Dan mazhab mana kata sah hak lagi? Walaupun dalam hati saja. Mazhab Abul Arifin. Itu sah. Abul Arifin dia. Abul Arifin mana ayah ping. Faham lagi? Loh lagi lah. Beli rumah 100,000 bayar 80, tuan rumah meninggal. Apakah baki 20,000 bayar lepas itu jadi harta saka yang diparaikkan kepada warisnya? Dia beli dengan orang yang nak mati 100,000 rumah. Bang, dia beli minggu ni, dia bayar 80 dulu. 20 dia kata 2-3 bulan lagi lah, atau bulan depan. Bang, jadi tuan rumah setuju. Sukaan boleh 80,000 mati. Faham lagi? Bila mati dia pun bayar lah 20,000 lagi. Jadi 20,000 tu milik siapa? Jawabnya bukan 20,000. Semua tu milik waris. Faham? 80,000 membayar ke tuan tanah, tuan rumah pun milik waris. Faham? 20,000 tambah ke dia pun milik waris. Tu dinama tarikah. Arab panggil, kita Melayu panggil harta yang ditinggalkan oleh orang mati. Faham? Dapat ke waris belaka. Kita rasa capur Tuhan dia bayar sudah. Soalan seterusnya, gugur kandungan kena tak cukup sifat wajib kapan dan tanam itu? Jawabnya, jikalau tidak ada rupa melainkan darah-darah sahaja, maka tak mengapa kita tidak tanam. Tetapi kalau berbentuk manusia, setengah ulama kata wajib tanam, walaupun tak sampai 4 bulan tiup roh. Akak nak tanyalah, dalam syurga nanti kita bercakap macam kita cakap di dunia ke? Sama je cakap di dunia. Maknanya kita bercakap dengan mulut, tak bercakap dengan kaki dah, cakap dengan mulut lah. Dalam syurga cakap dengan mulut. Faham? Sama lah, dalam dunia cakap dengan dia yang mulut lah. Dalam syurga cakap dengan mulut lah. Kamu tanya benda, bahasanya bahasa apa kita bercakap? Bahasanya tidak berlaku kesepakatan ulama-ulama. Ada yang mengatakan dengan bahasa Arab. Dan dialah pandangan yang paling ramai. Cuma tidak sepakat kerana hadisnya dhaif. Tidak bukan hadis sahih, bukan hadis hasan. Hadisnya dhaif. Pada sanadnya maqalun, ada pertikaian. Jadi walaupun dhaif, boleh kita riwayatkan. Ia lebih kuat daripada perkataan manusia. Fa innal araba lughata ahlil jannah. Maka sungguhnya Nabi kata dalam hadis dhaif, bahasa Arab itu lughah percakapan ahli syurga. Tapi tidak wajib kita beriktikad demikian, kerana hadisnya lemah. Boleh jadi sahih. Kajian lemah ini daripada ulama-ulama. Kita bersandar pada ulama. Jadi bila begitu, ada yang mengatakan dengan bahasa masing-masing. Ada yang mengatakan bahasa masing-masing. Orang Terengganu masuk syurga cakap Terengganu, orang KL cakap KL. Faham lagi? Orang Arab cakap Arab. Nampak? Orang Arab jumpa sama-sama Arab dalam syurga, dia tanya man anta. Anta ni Arab Arab kan anta lah. Pi Ramli seorang ente. Dia pelik semua pi Ramli. Anta. Orang KL jumpa orang KL, orang Segambut jumpa orang Batukih. Awak ni siapa? Dia tanya lagu tu. Nampak? Orang Kuala Terengganu jumpa orang Terengganu, orang Gambang Tengah jumpa dengan orang Tok Adih dalam syurga. Dah mula apa dia? Gitu. Gitu mungkin gitu. Orang Wakatape jumpa dengan orang Kalaberangan. Mu paya mu? Dia tanya gitu. Orang Ulu Puan jumpa dengan orang Pasir, mu paya dia. Boleh jadi belaka.
bergalak bersukaan, bersembang-sembang, bertanya-tanya khabar. Faham? Tak ada masalah sikit pun. Soalan seterusnya. Di tempat kapal terbang jatuh, mati ramai sampai mayat, cebisan kulit dan daging. Nak ke bumi mana, macam mana nak kena semayang ke guana, wajib tandang ke guana. Kalau solat ikut imam, imam lupa tayat, awal makmum perasan tapi makmum tetap ikut imam. Lepas imam bagi salam, makmum buat sujud sahwi. Solat siapa yang sah? Solat ikut imam, imam lupa tayat awal, makmum perasan tapi makmum tetap ikut imam. Lepas imam bagi salam, makmum buat sujud sahwi. Solat siapa yang sah? Jawabnya semua solat adalah sah. Bila tu? Jika imam sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Tetapi jika imam tak sujud sahwi, makmum yang sujud sahwi tidak boleh. Faham lagi? Dia tak boleh kita sujud sahwi. Kita nak sujud sahwi makmum mesti ada buat salah. Jangan salah orang lain, kita sujud sahwi, melainkan kita sujud kerana ittiba'ul imam baru boleh. Imam yang salah, imam sujud sahwi, kita tunggu dalam tahiyat, dia turun balik tersalah, imam patut 4 rakaat mayang lohor, nya salah naik 5, kita tegur subhanallah, imam turun mula, maka sebelum salam imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi tu. Faham? Ada pun imam tak sujud sahwi, kita ngada-ngada sujud sahwi, kita tak salah, batal makmum. Jadi kalau daging gitu nak buat macam mana? Jika boleh kita asing-asingkan yang kafir dan yang Islam, maka dibasuh, dimandikan dan disemayangkan. Jika tak boleh kena air nanti hancur lebur, maka ditayamumkan. Jika tak tahu mana tangan mana muka nak tayamumkan mayat kerana kulitnya sahaja, maka tayamum itu dengan isyarat sahaja. Itu pandangan ulama. Jika termasuk daging orang kafir di dalam daging orang Islam, dan daging-daging itu disemayangkan, maka hukumnya tidak salah kerana dalam keadaan kepayahan. Dilonggarkan hukum. Asalnya hukum semayang mayat orang kafir haram. Tetapi dah payah, al-masyaqqatu tajlibut taysir, bila payah maka dia menarik hukum longgar. Soalan seterusnya sikit kita. Apa makna fasik? Al-fasik ialah al-khariju min ta'ati umurillah, orang yang tidak mahu patuh pada perintah-perintah Allah. Patuh aurat lah tambah pada orang fasik tu. Tak mau ikut perintah Allah. Nak pegang Quran kena ambil wuduk biar aku tak mau ambil wuduk. Tak baik haram tu orang fasik. Tak mau ikut perintah Allah. Boleh tak kita imam itu orang fasik? Imam orang fasik sah semayang makmum di belakang di sisi jumhur ulama, melainkan mazhab Hanbali. Mazhab jumhur di mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, sah makmum ikut imam fasik semayang. Sah. Yang tidak sah imam nikah, juru nikah, itu tidak sah. Soalan seterusnya, apa hukum pergi semayang selepas imam selesai baca khutbah, habis khutbah baru masuk? Jawabnya, jika sengaja maka dia hanya dapat sah semayang jemaah saja. Dia tidak dapat pahala-pahala lain, pahala yang dikhususkan untuk orang yang mendengar khutbah. Apa pahala dengar khutbah? Dapat keampunan Allah. Dia tak dapat. Dia dapat hanya lepas semayang jemaah saja. Soalan seterusnya, masa akad takbir Allahu Akbar atau Allahu Akbar? Allah ke Allah? Jawabnya tengok pada muqaddam atau iqra' satu. Alif data A ke alif data O? Situ terjawab. Dia A lah kalau orang ngaji. Kalau ngaji sejik, kalau ngaji kedai kopi, alif data O. Apa? Kopi O satu.
tu kopi ngaji kita kopi. Faham? Kalau ngaji sejik alik data a, alik bawah i, alik dapang u, a, i, u. Kalau Terengganu lah. Kalau alik patah a, alik kasrah i, alik dhammah u, a, i, u sama kau. Jadi alik lang, sadu data al, lam data la. Allah, betul. Dulu barulah lafzul jalalah atas lam dipanggil al-mu'azzam bi hurufi, yang huruf-hurufnya itu diberi kebesaran sebutan. Dengan la. Allah. Faham? Allahu akbar. Kalau nak ngajar orang ngaji budak-budak buat panjang ya. Allahu akbar, nak suruh murid erti. Faham? Jangan bawa apa ke semayang pula. Faham? Ramai Allah. Kalau pelak tak apa. Memang dia pelak, tak apa. Guna-guna pun. Hak mana ke? Baik untuk bayi. Selain bagi nama, cukur kepala, akikah. Bagi nama, baik. Cukur kepala, baik. Akikah, baik. Apa lagi yang baik? Itulah hak sunnahnya. Kita beri makan kepada orang lain. Kita buat kenduri kelahiran, itu baik. Kerana orang tanya Nabi, apakah amal yang baik dalam Islam? Nabi jawab, tut'imut ta'am. Beri makan ke orang. Faham lagi? Tak ada sebab. Ni ada sebab. Lebih-lebih lagi banyak pahala. Kerana tanda syukur pada Allah dapat zuriat. Maka tut'imut ta'am. Beri orang makan. Buat nasi, buat apa, panggil orang. Buat apa, nurim dia. Nikah tak ada. Beranak, boleh anak. Beri makan. Dia makan kau orang lah beranak. Ni dak beranak 4 ekor tu beri dak makan kali. Beri makan kau orang. Ingatlah kita makan kau orang. Malaikat akan mendoakan setiap satu suapan itu satu sedekah. Orang mari rumah kita, tengok asyik mau. Biar bilih pun. Dia ambil saya bulan mulut. Malaikat kata, ya Allah, berilah kebaikan kepada penghuni rumah ini. Kita suap pula yang kedua. Bayang kalau 15 kali suap. Kahwin nambah. Ni nak nambah marah. Kerek nambah saya. Tuan rumah marah. Nampak tak? Hak Nabi kata dalam hadis pula, atas satu suap, satu pahala, hapus satu dosa. Tak? Dok gerak tak? Piti-piti tak ada ni. Manifesto dok tuna ni. Tak boleh nak buat kita. Anak tu boleh. Tak boleh nak buat makan-makan si lemak tu, si lemak pun 180 dah segatang. Buat mi goreng, mi alu. Bos sawi sikit. Panggil 15 orang sejik. Betul tak? Tanda syukur dapat anak. Dah gerak mi goreng. 115 segatang. Dah gerak membuat kuih bakar. Kuih bakar. 2 rias setengah je. Besar tu. Kat orang bakar. Beli 8 utir. Membelah 8 atas utir. Kalau 2 utir tu jangan belah. Tok Imam utir, Tok Wilas utir. Boleh pahala tak? Pahala juga. Dak gerak juga kuih bakar sah. Dak gerak juga kuih bakar. Apa benda roti bodoh. Roti bodoh murah lagi. Betul tak? 2 rias tapang. Tak tak? Boleh cabut. Roti bodoh. Bodoh tu maksudnya tak ada iti. Terengganu ni kalau tak ada benda bodoh. Kalau ada dia kata roti kaya, ada kaya. Ada nyong, roti nyong. Tak ada benda, roti bodoh. Betul tak? Roti bodoh. Cara pergi ngai kan? Banyak boleh. Balik bodoh. Maknanya tak ada benda lah. Dak mana turun minyak. Faham bodoh. Maknanya ada. Kerek dia sebut. Bagaimana nak tahu usia bayi cukup 7 hari? Gitu tanya kau. 7 hari nak tahu kira gua ni. Mu pesang ke gua ni? Nampak tak? Kalau orang pesang, dia tak tahu orang tidur. Faham? Macam Ashabul Kahfi, dia bangun-bangun ingat ke sehari tidur. Betul tak? Berapa hari tidur Ashabul Kahfi? 309 tahun. Dia tak macam orang pesang.
Dia pesang, dia rebah motosikal 3 hari tidur. Atau pesang, atau koma 15 hari. Bangun-bangun, dia ingatkan hari Jumaat. Jumaat korok mata, Selasa ni 15 hari mu pesang gitu. Jadi mu ni pada tahu anak mu beranak bila. Nak kira gua ni. Faham? Nabi kata wa yuhlaku ra'suhu yauma sabihi, dan dicukur kepala baby itu pada hari yang ke-7. Kira gua ni temu 3. Temu 3. Bolehkah kita jamu daging akikah kepada bukan Islam? Pendapat mazhab Syafi'i tak boleh. Kita sediakan untuk kawan kita yang bukan agama Islam 1 kilo daging yang beli di pasar, yang kita masukkan untuk dia. Betul tak? Itu mudah supaya al-khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf itu mustahabun. Saya ada Bu Nur bulu buduh tulisan bulu kaki panjang. Panjang, hukum kawan saya suka cabut bulu kaki saya. Kawan dia cabut bulu kaki dia. Mana boleh, haram. Cabut bulu orang haram. Gunting rambut haram. Faham tak ke? Rambut orang lah. Orang tak suruh lagi gunting. Tok siok tengah tidur lagi cukup kepala. Sunat je, sunat. Bangun tok siok ada kepala aku botak. Walaupun botak itu tidak haram. Hak orang tak boleh. Ada pula pergi cabut bulu kaki orang lain. Tak boleh. Haram. Tak ada khijir ni budak ni. Potong satu rukun dalam semayang hukumnya haram. Dan dah batal lagi semayang, tak batal lagi. Guana kira kalau beri salam dulu selepas tahiyat akhir ataupun rokok dulu pada tok imam. Mohon penjelasan. Dia selain daripada salam, kalau kita potong tok imam satu rukun tak batal semayang, melainkan salam. Salam dulu sengaja batal. Tok imam tengah tayat, dia dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal semayang ni, kerana dia ittiba'ul imam, tak boleh. Ada pun lain pada salam, siapa potong serukun tidak batal, tapi perbuatannya haram. Tok imam tengah rakaat, dia dulu sami Allah liman hamdah. Ada ramai jenis, tapi tak ramai dalam sekapung. Dalam sekapung sekor 2 je ada. Kalau jenis akak dulu kepala dia tok imam, tahu tak? Kolebar dia sekor 2, terburuk dia sekor 2, ladang tengok. Tok imam tengah duduk gini ke? Sami Allah. Tok imam tengah sujud, dia bangun dulu Allah. Tak batal tapi haram. Haram itu ditulis melakukan satu dosa. Orang sembahyang nak pahala, dia boleh dosa. Akhirat di padang mahsyar boleh kena dia. Sebab apa? Pala dia keledai. Orang lain pala orang, dia pala keledai. Nabi kata dalam satu hadis, ala yaqaful ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawilallahu ra'sahu ra'sal himari au kama qala yaumil qiyamah. Tidaklah takut seseorang yang mengangkat kepala dulu daripada imam mengangkat kepala dalam sembahyang, bahawa Allah akan mentukar kepalanya di hari kiamat nanti dengan kepala keldai. Nampak? Soalan seterusnya, soalan yang ketiga daripada akhir. Ada baki dalam 10 atau 15 soalan, saya jawab dalam internet. Orang yang semayang tak boleh sujud seperti biasa dan terpaksa menggunakan kerusi sampai waktu untuk duduk di atas kerusi. Baik, semayang ni bukan kata berdiri saja. Apa yang kita tak boleh buat, gugur. Semayang, rukun semayang 13. Kalau kita tak boleh buat contohnya qiyam, maka gugur tinggal 12. Dia mesti hak boleh dengan hak tak boleh. Bila capur mesti jadi genak 17 mu.
Contoh, tak boleh berdiri, maka digugurkan berdiri, boleh duduk. Jadi duduk dia tu, dia hak dia wajib buat hak lain 12, mesti 12. Mesti 12 boleh buat, hak tak boleh buat mesti capur jadi 13 pun. Tak boleh buat dua, tak boleh berdiri dan tak boleh rokok, maka dia wajib kena buat sebelah. Sebab sebelah capur dua hak tak boleh jadi 13. Itu kaedah dia, senang nak bilang. Faham tak ke? Jangan tak boleh diri je, dak rokok. Padahal rokok tu boleh, dia pergi tinggal rokok, padahal dia tidak boleh berdiri je. Sebab Nabi kata solli qaima, semayang mesti kena berdiri, fa illam tastati' fa qaida. Maka tidak boleh berdiri, barulah boleh duduk. Bukan bila tak boleh berdiri maka tak apa tak kiam, tak apa tak rokok. Ada, tak apa tidak berdiri. Al-maisur la yaskutu bil maksur. Kaedah fiqh kita, apa yang kita boleh buat mesti kita kena buat, walaupun ada satu benda yang kita tak boleh buat. Dalam 13 mu hanya tak boleh berdiri saja, maka kenapa mu tidak sujud di bawah? Jadi nak sembahyang atas kursi belaka boleh. Orang yang tak boleh turun di bawah, orang yang tak boleh bangun rokok, maka bolehlah dia qiyam di atas kursi, rokok atas kursi dan sujud atas kursi. Bila sujud atas kursi, duduk antara dua sujud, tayak awal, istirahat, tayak akhir, semua atas kursi. Faham? Soalan yang kedua sebelum akhir. Sebagai manusia, kita selalu melakukan dosa, kecil atau besar. Kita disuruh bertaubat selalu, muhasabah diri atas dosa yang dilakukan. Soalan saya, jika taubat kita terima Allah, apakah kesan atau petunjuk yang taubat kita itu terima dan di akhirat nanti? Adakah dosa kita yang Allah ampun akan dihisap juga? Ni dah jawab dah tadi. Siapa yang bertaubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya, maka dipadamkan tulisan dosa itu dari buku amal. Akhirat nanti tiap-tiap seorang akan dibahagikan seorang masing-masing buku amal masing-masing. Dak tukar dah. Jadi kalau kita tidak taubat, ada ditulis dalam buku itu. Bila ditulis dalam buku itu akan dibicarakan. Bila bicara, kemungkinan kita dapat keampunan Allah. Faham? Maka selamat juga. Tetapi kemungkinan juga tidak dapat keampunan, menyusahkan kita. Baiklah kita biar padang sudah. Awal-awal tak ada dalam buku. Caranya taubat. Sungguh-sungguh, maka dipadam dalam buku. Bila padam dalam buku, berzinalah dengan 1000 perempuan pun, bila sudah padam dalam buku, tidak akan disebut bicara pada hari kiamat. Faham tak? Sebab tu orang yang mati syahid semuanya diampunkan, dapat masuk syurga, melainkan satu yang tertahan, ialah sebab hutang. Maksudnya segala kes-kes jahat lain bagi orang yang mati syahid sudah tidak ada dalam buku amal kerana kelebihan mati syahid. Cuma ada tulis berhutang, maka dia akan dibicara juga orang yang mati syahid, dan dia akan menjelaskan hutang itu dengan pahalanya atau kemaafan daripada Allah, baru dapat masuk syurga. Bukan nak khabar tak molek mati syahid, nak khabar jangan main-main dengan hutang. Soalan yang terakhir, apakah hukum seorang suami curi-curi makan di rumah isteri kedua dan ia berada pada giliran isteri yang pertama? Alasan dia sangat lapar, dan isteri yang pertama gagal menyediakan sarapan yang dia lapar itu. Tolong pegang ya. Saya jawab dalam Facebook saya soalan berbaki. Nak masjid dengan abang tengah, tengok situ, ataupun beri ustaz lain jawab, tak apa, sama kau, lebih molek lagi. Duit masjid buat baiki rumah boleh atau tidak? Duit masjid buat baiki rumah, jawabnya apa-apa pun dia kena ada izin.
Sebab kadang-kadang boleh. Contohnya, rumah itu dipukul ribut. Lalu dia pun mohon derma sumbangan orang ramai. Pihak masyarakat, ahli qaryah dan masjid bersetuju. Nah, daripada duit sumbangan ke masjid untuk membantu masalah tersebut. Maka hukumnya harus tengok keadaan. Kadang-kadang tak boleh pandai-pandai. Nak ambil duit masjid balik yang bagi lambu tak boleh saja-saja lagu tu. Basuh kereta haram. Memang. Tok Imam Gostan Viva dia bega sejik berau basuh. Pakai paik sejik. Siapa berani marah Tok Imam? Tengok saja. Tok Bila basuh Vespa. Paik surah. Tok Siok wak balik pinggan makuk 5 noti pakai rumah. Pengurusi masjid sudu garpu kat 2 tahun duduk rumah dia 40 ti. Faham tak? Tak boleh. Orang amal kan, tugas kita tak boleh apik orang amal itu. Suami curi-curi makan di rumah isteri kedua. Alasan dia, isteri pertama tidak boleh beri dia makan dan dia berasa lapar. Dia buat korongan belaka tu, makan dalam lapar. Apa maksud dia? Bukan makan nasi ni, makan datang lain ni. Nampak tak? Makan kuih ni. Bukan nasi ni, makan kuih ni. Apa kuah ni? Faham lagi? Dia begini, bila giliran isteri pertama tidak boleh isteri kedua. Giliran isteri kedua tidak boleh kita makan isteri pertama. Tetapi dalam kita hidup dalam masa yang lama, bukan 3 hari, kemungkinan besar terjadi kesilapan. Betul tak? Terjadi pencerobohan. Oleh itu hendaklah kita berbincang suami isteri, masing-masing mengambil sikap bertasamuh, iaitu maaf memaaf jika tersalah tersilap. Itu yang paling baik. Faham lagi? Tersalah tersilap, terlebih terkurang, terlebih duduk rumah bini muda lama, terkurang duduk rumah bini tua, biarlah halalkan abang kalau abang tersalah tersilap. Dia kata, begitu jugalah dengan awak, tersalah tersilap, terkasar bahasa dengan saya, tersalah tersilap, tak biadab dan melawan cakap saya maafkan semuanya. Itu yang terbaik. Duduk bincang 3 orang, apa yang suami terkurang harap halalkan, apa yang kamu terkurang saya halalkan. Tak, maka jadilah kes itu tidak akan dibuka di akhirat. Jangan dengan niat sengaja nak menipu pasangan. Faham tak? Wallahu alam. Terima kasih kepada yang menderma. Pihak masjid hanya mampu mengucapkan jutaan terima kasih. Allah lah yang membalas sumbangan tuan-tuan dan puan. Mohon maaf kerana ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan dan puan. Semoga ditemukan pada kali yang lain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.